Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala lah yang mencipta kita daripada tanah, dan di bumi inilah, di tanah inilah Allah Ta'ala memberi tugas kepada kita untuk memakmurkan muka bumi. Daripada ayat ini kita boleh ambil kesimpulan antaranya penciptaan ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara jelas Allah Taala cipta kita manusia keseluruhannya semenjak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan berterusan sampai ke hari kiamat manusia dicipta daripada tanah. Dan di tanah inilah asas kehidupan, asas kesatuan dan perpaduan yang perlu ada pada manusia. Allah letak manusia semua sekali di muka bumi ini, di tanah ini. Yang keduanya, wasta'marakum fiha. Ada unsur tanggungjawab, iaitu untuk mengimarahkan muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala apabila dia minta kita hidup di atas muka bumi dan imarahkan, Allah Ta'ala beri kemudahan asasi kepada kita manusia, termasuk air, yang mana sehingga dikatakan di situ ada air, maka di situ ada kehidupan. Di situ ada air, di situ ada tamadun, dan di situ juga ada unsur kesatuan. Jadi air menyatukan kehidupan. Artinya kita makhluk yang mulia di sisi Allah SWT diminta hidup di atas muka bumi, mestilah kita mempunyai akal yang matang. Macam mana untuk kita hidup, kesenangan bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, negara dan ummah keseluruhan. Jadi pemimpin yang berkaliber, pemimpin yang ada integriti, pemimpin yang berjiwa besar adalah pemimpin dalam kehidupan dia fikir tentang kesatuan, dia fikir tentang perpaduan, dan sesuai sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Walaupun kita berbeza bangsa, kita berbeza budaya, hatta kita berbeza di sudut pegangan hidup, akidah, tetapi kesatuan itu kerana kita semuanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita fikir untuk kebaikan kita, kita juga terutamanya sebagai pemimpin, kita kena fikir juga kebaikan, keselamatan, kesejahteraan dan kebebasan untuk seluruh umat manusia semasa dia hidup di atas muka bumi ini. Jadi daripada situ juga kita boleh fikir tujuan kita hidup atas muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Apabila kita boleh ikhlaskan ubudiah kita, pengabdian diri kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Taala sahaja, semata-mata kerana Allah, maka sebenarnya di situ ada al-hurriyah, ada kebebasan. Kita tidak terikat dengan makhluk. Kita hanya bergantung sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang ada unsur kebebasan dalam kehidupan dia, maka dia mampu membawa agenda kesatuan. Dia mampu membawa agenda perpaduan, termasuk dalam dia menguruskan kehidupan ini dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Perpaduan yang kita maksudkan, dia rentas bangsa, rentas warna kulit, rentas bahasa dan budaya, hatta kita kata rentas agama. Kerana itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT. Cuma kefahaman kita berdasar kepada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semua kita ni kena berpegang kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksudkan adalah agama Allah, bermaksud dengan Al-Quran. Dan apabila kita membawa politik perpaduan, artinya semua makhluk manusia layak untuk mendapat kehidupan dan layanan yang baik daripada kita semua. Dan antara ciri-ciri penting yang ada pada pemimpin yang boleh membawa perpaduan adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Pemimpin yang boleh bawa agenda perpaduan adalah pemimpin yang tidak fikir untuk hidup gaya mewah. Kalau fikir untuk gaya mewah, dia tidak mampu sebenarnya untuk membawa agenda kesatuan dan perpaduan. Kerana dia fikir hanya untuk diri dia dan kelompok dia saja. Wallahu a'lam.